Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, alhamdulillah dapat lagi kita bertemu dalam siri perkongsian perkongsian subjek Usuluddin, yang mana kali ini kita nak tengok berkaitan dengan pelajaran tauhid, iaitu salah satu daripada rukun iman, iaitu kita nak belajar tentang al-kutub as-samawiyah, iaitu kitab-kitab samawi. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang terpilih. Okey, dan kita teruskan kepada ta'rif al-kitab as-samawiyah, kalamullahul munazzilu ala rasulih liyablugu ila qaumihim, iaitu kalam Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, nabi dan rasul yang terpilih untuk disampaikan kepada umat-umatnya, sebagai pedoman yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan sebagai tali ataupun pegangan dalam hidup kaum-kaum dia tu, kaum-kaum nabi yang diberikan kitab. Okey, dan kitab-kitab ini berisi ataupun ada dalam kitab tu adalah pengisiannya berkaitan dengan peraturan, ketentuan, perintah, larangan, dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dalam Taurat Injil tu dia ada berkaitan dengan diceritakan perihal nabi akhir zaman ni dalam kitab-kitab yang sebelum ni. Okey, dan perbincangan kita tak adalah secara menyeluruh, yang mana kita cuma nak memperkenalkan sahaja. Kalau ikutkan dalam buku teks ni kan. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah nama nabi dan nama kitab yang diterimanya. Saya mohon maaf atas kecelaruan nota ni. Okey. Dan Taurat diberikan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Musa, manakala Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang seperti mana kita tahu diturunkan oleh penghulu segala nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita tengok kepada kitab Taurat. Okey, apa yang ada dalam kitab Taurat ni? Okey, kitab Taurat dia diturunkan kepada Nabi Musa tadi. Diwahyukan Allah kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Okey. Dalam Taurat ni makna dia adalah syariat. Dia diturunkan di dalam bahasa Ibrani, dan di dalamnya ada berkaitan dengan majmu'atun minal ahkami wasyariah, himpunan hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan al-bisyaratu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Taurat ni pun dah dijelaskan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hassu 'alal jihad disebutkan juga di dalam kitab Taurat ini berkaitan dengan galakan supaya berjihad, dan al-hassu 'ala tazkiyati bin nafsi. Dan dalam kitab Taurat ni juga ada menyebutkan berkaitan dengan galakan untuk menyucikan diri. Okey, kemudian kitab Zabur. Okey, kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam, hanya diperintahkan oleh Allah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa.
Maka ajaran kitab Zabur berisi tentang nasihat, zikir, hikmat dan bukan hukum hakam. Kitab Zabur ni maksud dia adalah perkara yang ditulis al-maktub, dan kemudian Allah mewariskan bumi ini untuk hamba-Nya yang soleh. Warasatul ard as-salihun al-ibadun. Pengikut Nabi Daud ni dia disyariatkan untuk mengikut apa yang diturunkan oleh Nabi Musa, dan Zabur ini diturunkan yang ada dalam kandungannya nasihat-nasihat dan hikmah. Tak ada hukum hakam lah di dalam kitab Zabur ni. Dan seterusnya kita tengok dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil ni maknahu al-bushra. Injil bermaksud berita gembira. Kemudian di dalam Injil ni juga disebutkan zikru sifati ashabi Muhammadin, disebutkan juga berkaitan dengan sifat Nabi Muhammad. Dah disebutkan di dalam Injil macam mana sifat dia, macam mana kepribadian Nabi Muhammad itu sendiri dah disebutkan di dalam kitab Injil ni. Dan kemudian ada lagi al-bisyaratu bi Muhammadin, berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai penghulu segala nabi, penutup segala nabi. Al-hassu 'alal jihad, juga galakan untuk berjihad, disebutkan di dalam Injil. Dan majmu'atun min ahkami wal mau'izah, himpunan hukum hakam dan nasihat ada di dalam kitab Injil ni. Kemudian kita pergi kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lain tak bukan adalah kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran ini diturunkan, kitab suci yang wajib diimani dan diyakini dengan keyakinan yang kuat akan kesuciannya, dan dia diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, tidak sekaligus, mutawatiran fi aslihi wa ajzaihi, diturunkan secara mutawatir dan ada bahagian-bahagian, tempat-tempat dan susunannya. Dan di dalam Al-Quran ini juga disebutkan ajzul bashari min ityani bimislihi. Dan Al-Quran ni manusia tak mampu untuk cipta ayat ataupun untuk cipta apa-apa sahajalah sama seperti dengan Al-Quran. Maksudnya kalau nak cipta ayat lain seperti Al-Quran, nak tiru kehebatan dari sudut susunan bahasa, balaghah dan sebagainya dalam Al-Quran ni tak dapat. Tak mampu manusia nak cipta. Nak buat Al-Quran baru tak boleh. Nak tambah surah ke nak tambah tu, dia akan jadi bunyi, dia jadi macam lain. Kemudian Al-Quran ni juga mahfuzan anillah, diterpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari kiamat. Dan Al-Quran ini juga diturunkan melalui malaikat Jibril. Macam kita cakap tadi, tidak dalam keadaan sekaligus, dia datang dalam bentuk mutawatir secara beransur-ansur. Wahyu yang pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 diturunkan di dalam Gua Hira. Ketika Nabi sedang menyendiri ataupun mengasingkan diri, membuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyuruh baginda dengan perkataan Iqra, bacalah. Dan Nabi cakap pada masa tu, aku tak tahu membaca dan menulis, ikut je. Jibril kata ikut je apa yang aku kata. Dan itulah wahyu yang pertama diterima, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ayat yang terakhir diturunkan adalah surah ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah pada hari ini, yang bermaksud pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu sebagai agama bagimu. Ayat tersebut turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan haji wada', haji yang terakhir,
haji peperiksaan. Kemudian setelah menerima wahyu tersebut, tak lama selepas tu baginda wafat. Okey. Dan seterusnya kita tengok kepada mumayyizatul Quran. Okey. Apa kelebihan Al-Quran ni? Dia kata yang pertama, haimanatuhu 'alal kutubi as-samawiyyati as-sabiqah, penjagaannya ke atas kitab-kitab Allah yang terdahulu. Al-Quran ni dia terjaga, dia tak dapat diselewengkan. Kalau kita tengok kitab-kitab yang terdahulu, kalau kita jumpa Taurat ke Injil ke Zabur ke yang ada sekarang, itu adalah kitab yang telah diselewengkan. Dan Al-Quran ini akan terjaga sehingga ke hari kiamat. Syahidan ala tahrif al-umami as-sabiqah, saksi atas penyelewengan umat-umat yang terdahulu. Al-Quran ini menjadi saksi ke atas penyelewengan umat-umat terdahulu. Dan akhirul kutubi al-munazzalah, Al-Quran juga adalah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, dan banyaklah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil sekiranya kita mendalami ilmu Al-Quran itu sendiri. Dan pesan saya yang terakhir, jangan lupa paling malas pun bukalah Al-Quran walaupun kita baca cuma sehelai sehari, kerana Allah dah janjikan satu ayat Al-Quran akan dibalas dengan berlipat kali ganda, 10 kali ganda maksudnya. Dan bukan alif lam mim itu adalah satu ayat satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Okey, sama-sama kita menjadikan diri kita semua ni adalah generasi Al-Quran yang rajin membaca Al-Quran. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beriman dengan kitab-kitab Allah.